Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saya doakan agar anda semua sihat walafiat. Ya saudara. Apa khabar saudara Abu Samah, saudara Syah Ibrahim, saudara Selimut Putih, seram tu, saudara Zul Ramzo, saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas, saudara Coca-Cola Moh, dah balik ke belum dari Jepun, saudara Mustafa Ilyas, saudara Bakat Ahmad, semoga dijauhi dari bencana ya, saudara Abu Samah, saudara Jaka Linglong, Fazil Rashid, Fuyui, Izzuddin. Terima kasih saudara Izzuddin, doa yang baik. Saudara Marhan Halimah, saudara Empat Tulang Kering ya saudara. Begitu juga teman-teman kita di Instagram. Jangan lupa saudara like, share dan subscribe di Instagram saudara. Saya juga berusaha lah tengok cucu saya nak buat untuk TikTok, tapi tak dapat live lagi nampak gayanya. Saudara Puan Ramlah Melah, Warung Kudup Kerapan, saudara Dian Syah. Khabar saudara daripada Dian Syah, bukan Dim, tak maaf, Dian Syah daripada Kampung Baru Kuala Lumpur. Saudara Paipon, saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar? Selamat pengantin baru. Saudara Puan Mariam, saudara Man Kidal, Yauman Waras, Puan Nursyirah Kasim di Instagram saudara ya, saudara Puan Halimah Hashim, Wan M Bakri, saudara Puan Syarizat, Paipon, terima kasih. Saudara Salih Saad, begitu juga saudara Hazrul, saudara Queen Kasturi di Instagram, Puan Nur Maria, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Syafria Tun Osman, saudari Syafria Tun, ke saudari saya tak tahu, saudara Ibrahim Busu, Cik Latif, Rubidin, apa khabar Bi? Doa saya anda berbahagia bersama pasangan. Sentiasa saya mendoakan anda. Saudara Rosman, saudara Syahrul Azam, saudara Osman Abdullah, Cik Rosli, saudara Syahrul, ini di Instagram saudara. Jangan lupa like, share dan subscribe saudara. Juga saudara boleh subscribe tu dengan TikTok, tapi masih lagi juru teknik sedang berusaha. Saudara Abu Seman, saudara kita, saudara Ded Mahazar, Puan Syarifah Hafifah, saudara Aziz Izam di Instagram. Saudara Haji Najid Mudin, saudara Nuris. Baik saudara, saya harus meneruskan pencerahan pada malam ini. Hari ini adalah hari Selasa 11 Oktober, yang merupakan hari yang ke-936. Masih belum lagi mau usai COVID-19 ni, kerana dari laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio dari Sri Melaya, memang ada pengurangan. Kemarin 1453, tapi semalam nampaknya susut pada 1241. Cuma ada juga kematian saudara, iaitu 3 kematian. Ini yang kadang-kadang menggerunkan saya. 2 hari lepas ada 2 kematian, semalam ada 3 kematian. Berusahalah kita saudara untuk menjauhkan diri kita daripada COVID-19. Saudara Zaim, saudara Atuk Wak, saudara On Ismail, saudara Kalsum. Baik saudara, daripada jumlah 1241 jangkitan semalam, jumlah keseluruhannya saudara, teman boleh subscribe juga di TikTok saudara, Amir Hijaz Fan juga. Masih lagi dalam ruangan Amir Hijaz Fan di TikTok saudara. Jumlah keseluruhan kumulatif COVID-19 ini adalah 4,856,217 jangkitan dan 3 kematian. Jadi saya lihat ada terdapat 4 negeri masih lagi ada peningkatan saudara, dan 12 negeri susut. Alhamdulillah saya melihat bahawa Perlis dan Labuan sifar, tiada jangkitan di Perlis dan di Labuan. Di Selangor susut kepada 543 jangkitan semalam. Wilayah Persekutuan juga susut pada 184. Sabah susut pada 101 dan Perak juga 101. Dua negeri ini 101 jangkitan. Lain-lain negeri di bawah 100. Alhamdulillah, 4 buah negeri saja yang masih lagi mengatasi jumlah lebih daripada 100 saudara.
berusahalah kita untuk memutuskan jaringan virus corona ini, saudara. Baik, kita masuk segmen e-commerce. E-commerce ini penting, saudara, untuk berniaga. Jadi kalau saudara ada produk untuk saya war-warkan, hubungi Al-Azhar di talian 0113304141, saudara. Saudara Ilyas Marham, saudara Zainul Ismail, Anida, saudara Abu Samah, Cik Medan, saudara Muhammad Aziz, saudara Zamri, saudara Muhammad Aziz Ryan. UMNO pilihan, katanya apa saudara Muhammad Aziz. Ini di Instagram. Jangan lupa juga saudara like, share dan subscribe di TikTok boleh, di Instagram boleh, di Facebook. Saya buat 3 line sekarang, saudara. Kalau ada gangguan, bolehlah saudara pilih mana-mana. Saudara Zamri 71, saudara Muhammad Aziz Ryan, Jaka Lenglong, saudara Jaka Lenglong, kita Datuk Sri Zahid dah buka ke Pekong. Sabar, nanti dulu saudara, kita masih lagi segmen e-commerce. Jadi kalau saudara berhubung dengan Al-Azhar di talian 0113304141, jangan lupa Stangi Bakur. Ini untuk bila kita bakar stangi itu haruman untuk rumah kita dan bilik kita. Ingat saudara, haruman itu adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara Muhammad Aziz, saudara Puan Latifah Mak Yusof, saudara Zoalmi. Dan Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi daripada negara Arab. Saya pakai minyak wangi Amir Al-Khud yang berasaskan kepada kayu gahru. Kalau tak dapat ini Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177714300. Jangan lupa saudara, Siti Farehah ini biasalah, itu dendeng manis Siti Farehah. Sedap saudara. Makan dengan nasi boleh, dengan pulut boleh, dengan roti pun boleh. Ya Pak Uda, saudara Nordin, saudara Riza Fikri, saudara Izzuddin. Dan di teman yang dari Lembah Kelang, terima kasih daripada Syah di TikTok, Syah Aidil. Salam perjuangan, selamat datang ke ruangan TikTok, saudara. Untuk di Lembah Kelang, teman-teman nak beli buah-buahan, buah-buah itu akan terus dihantar ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 0123575703. Dan makanan kegemaran saya tidak lain tak bukan adalah popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara. Asyik bila kita makan, harga murah, mampu beli, mampu milik saudara. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019. Saudara dah kena ganggu tu Instagram. Sekejap ganggu, sekejap ada, sekejap tak ada. Boleh juga lari ke TikTok saudara. Saudara Syah Aidil, alhamdulillah, terima kasih hadir di TikTok, di Instagram, Jaka Linglung, insya-Allah katanya. Dan selain daripada popiah sira Lady Maria, boleh hubungi saudara Nizam di talian 0943511203. Juga saudara, akhirnya itu produk kosmetik wanita yang dipasarkan oleh tim Nur Aisyah. Saudara boleh hubungi tim Nur Aisyah di talian 0182794288. Ini tim Nur Aisyah juga mencari wakil-wakil di kawasan anda untuk menjadi wakil, kerana selain daripada produk kosmetik, terdapat juga produk makanan segera, susu dan sebagainya. Hubungi tim Nur Aisyah di talian 0182794288, saudara. Nur Maria, apa khabar? Cinta sejati, terima kasih. Puan Rohani Ibrahim di TikTok. Saudara, itulah tadi e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting bagi saya saudara, walaupun saya bukan ustaz, saya bukan orang yang ada tauliah bercakap soal agama, tapi kiriman daripada teman-teman saudara, yang saya rasa elok saya baca dan kita hayati saudara. Kerana kita harus sedar saudara, berapa ramai orang yang berkuasa akhirnya terhenyak ke bawah akibat sikap sombong dan takbur mereka. Dan lihatlah sendiri berapa ramai ilmuwan akhirnya mereka terhina kerana sikap takbur. Jadi takbur juga adalah sebab kemusnahan iblis, Fir'aun, Qarun, Namrud, Abu Lahab dan lain-lain. Kerana mereka ini adalah takbur saudara. Itu kita harus jadikan pedoman. Jadi malangnya saudara, manusia seolah-olah tidak pernah belajar daripada sejarah. Kerana masih ada lagi manusia yang bersikap takbur kerana harta, kerana kuasa, kerana ilmu, keturunan dan kerana nama. Sedangkan
ikon-ikon yang takbur sudah pun terkubur di telan bumi. Jadi benarlah dunia ini saudara adalah tempat ujian. Ujian yang menzahirkan ketakburan dalam diri manusia. Warna sebenar kita hanya akan terselah apabila diberi kuasa, ilmu, harta, rupa dan nama. Bila dah tak ada nanti, barulah keadaannya tahu. Kerana umat Islam ini terhina pada masa ini saudara, justru ketakburannya kepada Allah. Ingat saudara, apabila Allah tegaskan kemuliaan itu hanya pada takwa, kenyataan ini hanya kadang-kadang dipandang dengan sebelah mata. Jadi lihat saudara berapa ramai yang menjadikan takwa sebagai buruan dan tujuan tertinggi dalam hidup. Oleh itu saudara, insaflah apabila Allah memberitahu bahawa hukum dan jaminan ketenangan serta kebahagiaan dalam hidup ini berapa ramai yang akur. Hukum Allah ni kadang-kadang dianaktirikan. Hukum daripada fikiran dan sistem kepercayaan terus didahulukan. Kononnya mereka lebih bijak daripada Allah SWT. Ingat saudara, puncak ketakburan ialah takbur pada Allah. Orang takbur, mereka kadang-kadang cuba menyayangi Allah. Mungkin tidak lagi manusia yang seberani seperti Firaun yang mengaku dirinya Tuhan ataupun Namrud. Namun tindak tanduk manusia hari ini sangat menjurus ke arah itu. Berhati-hati, berwaspada saudara, jangan kita amalkan sikap takbur saudara, ya, saudara Bonda Hani, juga teman-teman yang lain, saudara Syarani, Zazir Buhari, Ninsha Hassan, John Jibril, Kamarul Bahrain, Kelvin James. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman daripada Datuk Said Ali. Beliau menghantar kiriman, boleh katakan tiap hari pada saya. Sebagai pedoman kita saudara, elok kita berkongsi kata-kata mutiara yang dikirimkan oleh Datuk Said Ali pada saya. Katanya, usia setiap manusia hanyalah sekadar hari-hari yang dapat dihitung selama mana diberi kesihatan. Untuk itu, pastikan diri dan usia kita terhias dengan ketaatan terhadap penciptanya. Ingat saudara, kita menghitung hari dan untuk berada di sana nanti, itulah yang kekal dan abadi. Jadi terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman mutiara kata yang sesuai untuk kita. Dan saya, lain tak ada saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kalau kita bimbang, kalau berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis saudara. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini, berhentilah berbicara yang bohong. Saudara, baik. Sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Pak Nazil menghantar 4 kiriman pantun kali ini saudara. Saya harus baca seronok sebab dia pun terkesima bila mendapat tahu Parlimen dibubarkan. Jadi dia segera menghantar kiriman pantun kepada saya. Katanya, Cik Meriati gadis jelita, tutur katanya disenangi rakan. Gembiranya hati mendengar berita, Parlimen akhirnya Agung bubarkan. Jadi Pak Nazil menzahirkan dia suka, dia seronok. Sebab lama sangat rakyat menunggu bila dan bila ya saudara. Tambahnya lagi, buah ceri dikutip pilih, buruk dibuang jauh ke sisi. Sudah diberi hak memilih, gunakan peluang menegak demokrasi. Jadi maksud Pak Nazir, kalau buruk itu maksudnya yang rosak. Sebab buah ceri dikutip pilih, buruk dibuang jauh ke sisi, iaitu buah yang dah rosak. Sudah diberi hak memilih, gunakanlah peluang menegak demokrasi. Tambahnya lagi, selepas diadun roti ditebar, roti terpelanting lekat di jari. Ada adun, enggan dibubar kerana mementing diri sendiri. Ini Pak Nazir dia dapat tahu bahawa ada juga adun ahli Dewan Negeri dan kawasan Dewan Undang Negeri yang tak nak membubarkan. Jadi kata Pak Nazil ni kerana mementingkan diri sendiri lah tu. Kata Pak Nazil. Tambahnya, letak melati di atas peti, lalu ke pintu mencari sepatu. Titah hati memilih parti, mana satu menjadi penyatu. Jadi titahkanlah hati kita ini untuk memilih parti mana satu yang jadi penyatu. Saya juga menerima kiriman pantun daripada sahabat kita, pejuang anak muda daripada Perak Tengah. Daripada kawasan Datuk Seri Tajuddin Rahman, saudara, kawasan Perak Tengah. Katanya, kalau tuan mudik ke Hulu belikan saya sekati gula, sangka mati 5 tahun dahulu, bagai hantu muncul semula. Sebab ramai orang hantar
kiriman dalam media sosial. Sekarang ini musim mereka muncul semula selepas 5 tahun. Sebab tu dia kata sangkanya mati 5 tahun dahulu, bagai hantu muncul semula. Tambahnya, orang Cina menganut Muslim, kahwin Melayu rasa gembira. Jangan dipangkah calon bermusim, menjelang PRU berlakon mesra. Ini ingatan anak muda seperti saudara Nordin Malik. Jadi saudara, hayatilah pantun-pantun, sloka-sloka yang mengingatkan kita semua, saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya ingin mengingatkan anda semua. Bagi mereka yang menyenting semula, saudara Ismail, salam, terima kasih. Teruskanlah pencerahan yang baik walaupun ada mereka yang tidak sealiran, kerana itulah lumrah alam. Ya, terima kasih. Saya tak tahu, mungkin ni ke Tan Sri On ke yang hantar ni, sahabat saya. Baik, saudara. Jadi kepada mereka yang menyunting semula lah saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan ataupun setiap kiriman yang anda buat. Kalau ia menyanggah peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab. Ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain tak bukan hanya semata-mata untuk memberi informasi. Kalau ada pun saya beri komen-komen yang sedikit. Tidak lain dan tidak bukan, saudara, bukan untuk menyebelah yang mana. Yang benar tetap benar, saudara. Prinsip kita, saudara, bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara mau berhujah, boleh hantar kiriman anda, asalkan kita menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara, seperti biasa, saya harus menyatakan kedudukan cuaca di sekitar kawasan saya. Di luar saya tak tahu, tapi hari ini nampak gayanya tak ada hujan. Cuma suasana mendung sebelah petang. Siang dia panas, petang dia mendung. Tak ada pula banjir, tak ada pula hujan lebat. Bagaimanapun, Jabatan Meteorologi menyatakan supaya kita berwaspada kerana berkemungkinan ada juga hujan di beberapa tempat. Saudara, di Selangor, sebelah Johor, di Sabah, Sarawak. Jadi bagi mereka yang tinggal di kawasan yang rendah, berhati-hati kalau berlaku hujan lebat. Tapi tidak ada amaran, ribut petir dan sebagainya setakat jam 8 malam tadi, saudara. Baik, saudara, saya juga menerima kiriman. Ini berhubung dengan tentang bagaimana pelabur. Ini yang paling penting, saudara. Bagaimana pelabur luar, sebenarnya mereka sedang menantikan untuk melihat bagaimana kestabilan politik kita yang jelas. Jadi sebab itu pelabur menunggu hala tuju yang lebih jelas dalam arus politik kita. Jadi sebab itu pilihan raya umum yang ke-15 ini pastinya akan memberi penjelasan kepada pelabur-pelabur mengenai kestabilan politik negara kita. Mengikut Ketua Penyelidik Rakuten Trade Sdn Bhd, saudara Kenny Yee, dia berkata aktiviti dagang di Bursa Malaysia dijangka lebih baik dan disokong kemungkinan kalau PRU segera diusaikan. Katanya berdasarkan pengalaman masa silam, pasaran saham tempatan akan mencatatkan rally pra pilihan raya umum dan adalah diharapkan keadaan yang sama berlaku kali ini. Jadi bila kita dah mula pilihan raya ini, rasanya mungkin bursa saham Kuala Lumpur kita kembali balik. Jadi kalau pelabur-pelabur yakin akan berlaku kestabilan politik di negara kita, mereka akan kembali pada kita. Dan dagangan wang ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika juga nampaknya sudah ada sedikit mengukuh. Bukanlah terus berterusan meningkat daripada pertukaran $1 Amerika kepada RM4.65. Tapi hari ini nampaknya RM4.64.3. Ada sikit kebaikan. Mudah-mudahan usai pilihan raya nanti kita mengukuh kembali. Saya cukup khawatir, amat bimbang kalau kedudukan mata wang kita ini masih mengelunsur, saudara. Baik, saudara, itu kedudukan ekonomi, cuaca, dan sekarang ni kita masuk segmen politik. Ya, tentu saudara menanti apa komen saya dan sebagainya. Tapi bagaimanapun, saya terima juga kawan-kawan hantar kiriman, teman-teman. Saya kata betul, iaitu pembubaran parlimen kali ini merupakan waktunya ahli-ahli parlimen, para menteri, timbalan menteri, serta pengurusi-pengurusi JSC dan sebagainya
Kini, bila parlimen dibubarkan, maka mereka kembali menjadi penganggur. Jadi, mereka sekarang ini terpaksalah ke hulu ke hilir meminta kerja daripada majikan. Siapa majikan mereka? Sebenar-benarnya majikan ahli parlimen, majikan menteri, majikan timbalan menteri, majikan pengurusi-pengurusi GRC adalah rakyat. Ini yang sebenarnya. Saya terima juga daripada sahabat saya, Dato' Mat Metro. Dia kata jangan lupa ingatkan ahli parlimen, wakil rakyat, bahawa kini mereka meminta semula jawatan daripada rakyat. Yang mana tak terpilih sebagai calon, tak adalah. Bagi mereka yang bertanding, inilah masanya rakyat akan melihat prestasi mereka. Yang sebelum ini, kita dapat memilih mereka. Sejauh mana performan mereka, sejauh mana mereka memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Kalau mereka dilihat menghabiskan masa saja ataupun memanaskan kerusi, sama ada di kerusi empuk sebagai menteri maupun sebagai wakil rakyat, duduk dalam dewan yang hawa dingin, tidur lena tanpa mau berjuang soal rakyat, bercakap pumpang-pumpang yang bukan soal rakyat, maka mereka ini eloklah kita sepikan. Begitu juga kali ini. Ini untuk warga UMNO. Saya dapat peringatan daripada teman-teman kita. Tolong sampaikan kepada ketua-ketua bahagian dalam musim kempen kali ini. Sama ada dengan Presiden UMNO, Timbalan Presiden, Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO dan ketua-ketua bahagian. Sebab kali ini bila kita mengadakan sesi kempen, jangan sama sekali mengundang mereka-mereka yang pernah menjadi katak yang meninggalkan parti, menyampah. Ayatnya tu. Minta sangat, jangan letak mereka di atas. Nanti tak pasal-pasal kami cari telur busuk, kami baling ke mereka. Sebab begitulah keadaannya. Saat ada call pula. Datuk Johari, saya sedang live, Datuk. Nanti saya akan call Datuk balik. Sedang live, saudara. Sama ada di TikTok, ada di Instagram ataupun di Facebook. Okey, Datuk? Minta maaf, Datuk. Itulah keadaannya, saudara, kawan-kawan. Memang saya teman-teman yang buat live, mereka seringkali berhubung dengan saya, bertanya apa subjek dan sebagainya. Ya, saudara On Ismail, dia kata, maaf, saya hanyalah rakyat biasa, bukan Tan Sri. Tak apa. Cuma tetap menyokong UMNO, kata saudara On Ismail. Terima kasih saudara, sebab saya ada seorang sahabat saya. Beliau adalah mantan pengurusi tetap UMNO Malaysia, Tan Sri On Ismail. Tadi pun, petang tadi, saya menyatakan nama beliau, menyebut nama beliau petang kemarin, sebab saya berkawan rapat. Itu adalah antara pendukung kuat almarhum Datuk Harun Idris. Bila saya mengimbau zaman masa silam kami dalam perjuangan. Jadi berbalik pada permintaan kawan-kawan, tolonglah ketua-ketua bahagian yang mendengar pencerahan saya, jangan sama sekali mengundang mereka yang pernah meninggalkan perjuangan kita. Yang nak balik-balik daripada UMNO tu boleh diterima, tapi jangan diletakkan di depan, menyampah, benci, meluat nak tengok wajah-wajah mereka. Kerana kita tak reda lagi lah. Dan ingatlah, duhai ketua-ketua bahagian, duhai pimpinan UMNO, hargailah pengorbanan, jerih, pahit, ahli-ahli peringkat akar umbi yang selama ini dikhianati oleh mereka yang bergelar katak yang meninggalkan kita. Sekarang terhegih-hegih nak cari balik pada rakyat. Sebab itu saya katakan tadi, saudara, mereka lain tak ada. Bila sampai musim pilihan raya, inilah masanya tunjuk balik. Macam mana pantun Pak Nazir tadi, ataupun pantun sahabat kita Sanuddin Malik, 5 tahun menghilangkan diri, sekarang balik. Malah kadang-kadang rakyat kawasan tu rasa mungkin dah mati, tiba-tiba hidup balik. Ini yang membuatkan terkejut. Saudara, ini perangai orang politik ni kadang-kadang kita harus ajar mereka. Kalau mereka tidak kita nampak, tidak menyantuni rakyat di kawasan masing-masing, tak payah, tinggalkan mereka. Begitu juga mereka yang telah pun meninggalkan kita, nak berjuang dengan parti yang lain, silakan. Kita dengan tangan terbuka, dengan hati yang lapang. Dan jika mereka mau kembali, okey. Tapi tempat mereka telah pun diisi oleh para pejuang kita yang mantap perjuangannya, kekal. Dia teguh hatinya pada parti kita. Ini saya, saudara, mungkin saudara daripada parti yang lain. Saya berpesan pada teman-teman yang
dalam parti saya itu parti UMNO. Sebab kita tak mau, tidak rela. Mereka masuk parti lain, silakan. Mereka nak menyokong, silakan. Mereka nak jadi katak, silakan. Kita tidak mahu merosakkan hubungan sebagai ukhuwah kemanusiaan. Tapi dalam perjuangan politik, cukup sampai di sini. Ini musimnya sekarang ni, saudara. Semalam, Parlimen dibubarkan dan Suruhanjaya Pilihan Raya akan menetapkan tarikh penamaan calon. Tarikhnya bila kita nak adakan pengundian. Inilah masanya mereka menyembah rakyat. Ini masanya rakyat akan menunjukkan suara rakyat kuasa keramat. Jangan kita gadaikan kuasa yang ada di tangan kita. Pilihlah mana-mana calon yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Saya berpesan pada teman, mungkin masa akan datang, besok, lusa dan sampai pilihan raya nanti, saya terlupa untuk tidak mengingatkan. Jadi saudara Jakar Lelong, ketua-ketua bahagian yang tidak dicalonkan tu, yang nak buat sabotaj, tak usah peduli. Memang akan berlaku macam mana saya ceritakan tadi. Zaman dulu ada sanggup bertanding sebagai calon bebas dan sebagainya. Silakan. Kerana anda sedang dinanti oleh rakyat untuk menghukum anda semua, ya saudara. Sebenarnya saudara, UMNO melalui mesyuarat semalam tetap berpendirian bahawa pembubaran parlimen adalah merupakan jalan terbaik. Memandangkan wakil-wakil parti yang membentuk kerajaan campuran sebelum ini, sebagaimana yang saya katakan, adanya wakil daripada parti UMNO, daripada parti PAS, daripada parti PBM, makin jelas mereka memperlihatkan tidak adanya solidariti terhadap Perdana Menteri yang dalam mentadbir negara. Ya, sebab itu keputusan Majlis Tinggi malam tadi, saudara, yang dipengusikan oleh Presiden Datuk Zaid Hamidi dan kenyataan daripada Majlis Tinggi dibacakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan selaku Siswa Agung, beliau memaklumkan bahawa UMNO mengisytiharkan bahawa mereka menjadi musuh kepada parti UMNO tetap tidak akan diundang untuk bersama dalam perjuangan kita. Mesyuarat juga bersetuju tema yang dipilih oleh UMNO dan Barisan Nasional kali ini adalah kestabilan dan kemakmuran. Itu lanjutan daripada pilihan raya negeri di Melaka dan di negeri Johor. UMNO meletakkan politik pilihan raya kali ini adalah untuk mencari kestabilan dan kemakmuran. Tema ini dirasakan paling sesuai. Kita tak mau menjanjikan janji 1000 mimpi. UMNO tidak menjanjikan dengan 1001 malam punya manifesto. Yang kita mahu adalah menangani masalah rakyat. Dan kita akan berhadapan dengan cabaran yang sedang menanti, tsunami ekonomi, tsunami climate changes atau perubahan klimat. Sebab itu UMNO merasakan amat sesuai kita segera menyelesaikan masalah politik ini supaya kita mencari kestabilan agar dapat dijelmakan kemakmuran untuk rakyat. Saya jangan lupa, selama 4 tahun lebih, saya hairan juga bagaimana parti-parti politik yang tidak bersama dengan UMNO menuduh bahawa kita ni gila kuasa. Sedangkan sebelum ini, banyak kali pilihan raya diadakan, tak ada pun tempohnya selama 5 tahun. Ia cuma berlaku era Datuk Seri Najib. Orang yang mereka benci selama ini, orang yang mereka tuduh macam-macam, orang yang mereka pernah masukkan ke penjara, inilah susuk tubuh yang mengizinkan pilihan raya diadakan sampai 5 tahun. Sebelum itu tak ada, saudara. Lazimnya 3 tahun setengah adakan pilihan raya. Selalu disebut sebagai snap election ataupun pilihan raya mengejut. Begitu juga 22 tahun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, belum pernah dalam nota yang saya ada di hadapan saya ini, Dr. Mahathir menanti sehingga genap 5 tahun jeda waktu pilihan raya baru diadakan pilihan raya. Tak pernah. Selalunya 3 tahun setengah ataupun 4 tahun ataupun 4 tahun 2 bulan, 4 tahun 5 bulan terus diadakan pilihan raya. Dan kenapa sekarang apabila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong mohon perkenan baginda supaya diadakan pilihan raya. Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sudah melihat bagaimana ketidaksatuan pendirian tiga-tiga parti ini menyusahkan untuk mentadbir negara. Sebab itu jalan penyelesaian sebagaimana yang UMNO katakan, pulangkan kepada rakyat. UMNO menuntut supaya dipulangkan semua kuasa ini kepada rakyat, biarlah rakyat menentukan
siapa yang mereka mau pilih sebagai wakil rakyat. Tapi masalahnya mereka mengatakan tak sesuai. Banjir. Dulu pun ada juga pilihan raya, ada kawasan yang banjir. Apakah kita akan menghadapi banjir sepanjang tahun? Takkan banjir satu negara. Ini mereka mencari alasan hanya untuk menggambarkan buruknya UMNO. Kononnya UMNO ni gila kuasa. Nak dapatkan kuasa segera. Konon kuasa mahkamah dan macam-macam lagi saya. Sebenarnya apa yang diputuskan oleh UMNO sejak apabila Pakatan Harapan gagal sejak 22 bulan, bila tercetusnya langkah Sheraton, itulah waktunya UMNO menuntut diadakan pilihan raya untuk memulangkan balik pada rakyat. Tapi kerana keadaan ketika itu, Duli Yang Maha Tuan Agong mengatakan bahawa suasana tak sesuai. Ada COVID, ekonomi masih lagi menghudum. Jadi kita akur. Macam mana saya katakan, UMNO apa sahaja yang ditetapkan oleh istana, itulah yang akan kita santuni. Tapi apa jadi saudara? Saya tengok ada terbitan dalam Harakah hari ini semalam. Harakah bertarikh 10 Oktober. Hari ini saya tak tahu apakah ini benar atau apakah ini tulisan orang yang masuk dalam fake news dan sebagainya. Apabila dia menulis dengan tajuk, saya nampak dalam Facebook, tular dalam media sosial. Tajuknya itu bubar parlimen, bukti UMNO kembali pada kekafiran. Astaghfirullahalazim. Timbul balik isu kafir mengkafir. Ini kenyataan, ini ekoran daripada kenyataan Haji Hadi yang menzahirkan rasa kecewa terhadap situasi yang berlaku sehingga parlimen terpaksa dibubarkan dalam keadaan tergesa-gesa. Kerana katanya hanya dalam tempoh 4 tahun 5 bulan. Apa nak marahnya? Takkan sebab itu pula boleh jadi kafir. Itu keadaan lah, saya tak tahu. Tapi itu yang disiarkan oleh Harakah dalam media sosial. Jadi Harakah Daily perlu memperjelaskan apakah kenyataan itu benar ataupun hanya sekadar culipan daripada warga yang macam kata fake news lah. Sekarang ni saudara, banyak dalam media sosial, berhati-hati saudara, banyak fake news ataupun berita-berita yang tidak benar yang tersiar. Lain tak ada adalah untuk memecah belahkan ikatan perpaduan sama ummah. Saudara, saya terkejut juga. Ya sebenarnya saudara, sebagaimana apa kenyataan Datuk Seri Ketua Pergerakan Pemuda, Saudara Datuk Ashraf Wajdi, dia kata dia agak pelik apabila Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersetuju dengan pembubaran. Apakah beliau tidak tahu bahawa kuasa membubarkan parlimen ini adalah merupakan kuasa Duli Yang Maha Tuan Agong di bawah perkara 55 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Bukan kuasa UMNO. Malahan bukan kuasa Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen. Hanya Duli Yang Maha Tuan Agong sahaja mengikut di bawah perkara 55 dalam kurungan 2 yang boleh memperorok pembubaran parlimen. Jadi janganlah kata UMNO. Memang UMNO bukan majoriti dalam kerajaan. Kita sedar diri. UMNO sentiasa sedar diri setelah kita ditumbangkan. UMNO Barisan Nasional tumbang di tangan Parti Keadilan. Saya masih lagi menekankan kita tumbang dalam pilihan raya 2018 ataupun pilihan raya 14 dulu. UMNO Barisan Nasional tumbang di tangan Parti Keadilan, bukan Pakatan Harapan. Sebab itu saya mendengar kenyataan-kenyataan Rafizi pergi ke sana, pergi ke sini, mempertahankan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan bukan pilihan rakyat. Itu fakta. Saudara Rafizi, tolonglah bercakap benar. Rakyat tidak pernah mengundi Pakatan Harapan. Apa yang rakyat undi adalah Parti Keadilan. Kerana semua calon-calon yang bertanding pada 2018 berada di bawah lambang Parti Keadilan, di bawah lambang Parti Warisan. Saudara, jadi jangan kata Pakatan Harapan ya saudara. Kalau mereka menyebut Pakatan Harapan, mungkin saya ingat mungkin mereka kalah saudara. Dan menurut Datuk Ashraf, dia kata Duli Yang Maha Agong sebagaimana kenyataan media pihak istana, mereka Agong menggunakan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan untuk membubarkan parlimen bagi menyerahkan kembali mandat kepada rakyat. Hayati kenyataan daripada sisa pengelola Istana Negara bahawa tuanku juga merasa duka cita
melihat apa yang berlaku pada suasana politik kita. Baginda minta supaya distabilkan politik, jangan berbalah. Tetapi apa yang disarankan, apa yang dititahkan oleh baginda tidak terlaksana apabila pimpinan parti-parti politik masih terus bertelagah, lain tak ada untuk mengejar jawatan. Akhirnya, bila Datuk Ismail Sabri menyembahkan kepada tuanku bahawa kalau izin dibubarkan parlimen, baginda membubarkan. Tambah-tambah lagi, jangan lupa saudara, 12 orang menteri dalam kabinet Datuk Ismail Sabri yang sanggup menghantar surat kepada tuanku seolah-olah mencabar, minta jangan diadakan pilihan raya. Ini juga menggambarkan tidak ada kestabilan apabila menteri sudah membelakangkan Perdana Menteri, sedangkan mereka dilantik oleh Perdana Menteri yang disarankan dan Perdana Menteri menasihati agung supaya dilantik mereka sebagai menteri. Jadi tuanku melihat semua ni. Sebab itu baginda mengharapkan agar pilihan raya segera diadakan. Ni soalnya diorang ni duk sibuk-sibuk mengatakan banjir. Saya nak bertanya satu saja. Andainya dengan takdir Allah SWT tidak berlaku banjir sebagaimana yang diratibkan oleh pimpinan pasukan ni pemangkang. Sekarang ni macam mana? Seandainya, sebab kita bermain dengan takdir Tuhan. Bagaimana kalau seandainya sepanjang sampailah pada tarikh pengundian itu tidak berlaku banjir? Nak letak muka di mana? Saudara. Dan mereka yang menentang pembubaran parlimen itu dalam tempoh yang ditetapkan SPRM, apa pula agaknya alasan yang akan mereka lakukan? Ini saudara, kita hayati. Saya harap warga yang bersekempatan dengan saya, kita hayati. Apa pula kenyataan mereka kalau dalam masa 2-3 minggu ini tak ada banjir? Apa pula alasan mereka? Dan sekali saudara, saya melihat adalah satu kesilapan besar bagaimana Menteri Perikatan Nasional menghantar surat kepada Durian Maulid Tan Agong tanpa merujuk kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi tanpa pengetahuan Perdana Menteri dan Tuanku Agong menggunakan pakar perkara 52 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, mereka minta supaya jangan dibubarkan parlimen sedangkan kuasa itu ada pada Agong, saudara. Jadi sebab itulah dalam warkah tuanku menzahirkan kesedihannya. Saya tengok juga bagaimana kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri hari ini. Beliau menyatakan bahawa keputusan pembubaran parlimen dibuat adalah berikutan 12 menteri menunjukkan sikap tidak wajar. Dia Perdana Menteri, dia menggunakan bahasa yang baik. Kalau bahasa kita mudah aja, sikap kurang ajar. Tapi tidak. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan bahasa yang menyantuni sebagai statement. Beliau mengatakan bahawa keputusan pembubaran parlimen dibuat berikutan 12 menteri menunjukkan sikap tidak wajar mengutuskan warkah kepada Yang di-Pertuan Agong. Justru beliau menegaskan pembubaran itu bukan bertujuan menghalang daripada tercetusnya tidak keharmonian dalam pentadbiran kerajaan. Jadi malah kata Datuk Ismail Sabri, Tan Sri Muhyiddin sendiri, di mana beliau mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri daripada Tan Sri Muhyiddin dan mengekalkan beliau sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara yang bertaraf menteri. Beliau juga mengkritik Perdana Menteri. Beliau mengatakan bahawa Perdana Menteri sebagai gagal. Dia kalau dah gagal, bubarkan parlimen. Jadi itu keadaannya tuanku tengok. Tuanku melihat kebejatan dalam parlimen, kebejatan dalam politik ini. Tuanku juga runsing. Jadi akhirnya tuanku bersetuju pulangkan kembali pada rakyat untuk mereka membuat pilihan siapa yang akan dipilih. Saudara, itu keadaan saudara. Orang nak kata banjir dan sebagainya, sama-sama kita tunggu. Sama-sama kita tengok nanti. Sekarang ni saudara Syah Adil, rakyat merana tiada pekerjaan. PKP main-main rakyat. Jadi rakyat susah cari makan. Ringgit jatuh. Ini keadaannya. Kita nak memperbaiki, nak mencari kemakmuran, nak mewujudkan kestabilan politik. Bukan hanyut dalam perbalahan di kalangan orang politik. Jadi teman-teman semua, mungkin saudara ikut pemimpin begitu, sokong parti ini, saya tak marah. Tapi realitinya, negara kita selama 4 tahun
Lebih teruk lagi waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kita terkurung. Ini fakta, tak boleh dinafikan. No. Saya hairan bagaimana mereka mengatakan UMNO gila kuasa, UMNO gila kuasa. Ini masalah. Sebenarnya mereka cuba mewujudkan perspektif ataupun naratif yang tidak baik. Baik sekarang, itu gambaran sebenar. Dan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia menyatakan bahawa mereka akan menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum yang ke-15, tanggal 20 Oktober. Rupanya lambat lagi, saudara. Bukan hari ini, bukan besok sebagaimana yang saya katakan. Maka tentulah Suruhanjaya Pilihan Raya mengambil masa untuk mereka memesyuarat dan sebagainya, membuat persiapan. Jadi daripada kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan pada 20 Oktober, saudara. Lebih kurang 9 hari lagi. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Dato' Ikmal Rudin Ishak, memaklumkan satu mesyuarat khas bagi membincangkan dan menentukan tarikh penting PRU 15 dan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri akan diadakan pada 20 Oktober. Sabah tidak akan mengadakan pilihan raya negeri. Cuma ia akan mengadakan pilihan raya parlimen. Dan sebab nak disertakan sekali. Jadi dia akan diadakan mesyuarat pada 20 Oktober 2022 bersamaan hari Khamis. Sekitar jam 10 pagi di Menara SPR Putrajaya, saudara. Oleh pengurusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting untuk PRU ke-15 dan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N66 Bugaya. Kawasan Dewan Undangan Negeri 66 itu kerana calonnya wakil rakyatnya meninggal dunia dan sepatutnya diadakan pilihan raya kecil, tapi kerana waktu itu negara mengalami perintah darurat. Baru 2 hari lepas dia diangkat balik, tidak ada lagi perintah darurat itu, maka sewajarnya dalam tempoh 60 hari maka perlu diadakan pilihan raya, iaitu di kawasan N66 Bugaya, kemudian begitu juga di kawasan Parlimen Greek. Tapi kerana ada kawasan Parlimen ni maka disatukanlah, saudara. Begitu juga ketetapan Suruhanjaya akan mengumumkan bila tarikh writ pilihan raya. Macam saya katakan, writ itu adalah pengumuman. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu membuat writ ataupun pengumuman, sama ada melalui media sosial ataupun pengumuman-pengumuman di dewan-dewan dan sebagainya, memberitahu rakyat bahawa akan diadakan pilihan raya umum bagi negara kita. Bila tarikhnya? Itu Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengumumkan. Itu hari penamaan calon. Begitu juga hari pengundian. Hari pengundian ini penting sebab ada dua tarikh yang berbeza. Satu, pengundian awal. Terdiri daripada anggota polis, anggota tentera yang bertugas, anggota bomba dan juga mereka yang berada di luar negara. Sebab itu anda yang berada di luar negara, sila hubungi website. Mungkin dah perbaiki, tak tahulah, tapi semalam teruklah kena hack. Menyatakan sama ada anda mau mengundi secara undi pos. Jadi anda berada di luar negara, bolehlah. Sebab Suruhanjaya Pilihan Raya juga harus memikirkan atau membincangkan daftar pemilih yang akan digunakan serta lain-lain persiapan untuk melaksanakan kedua-dua pilihan raya tersebut. Itu Dewan Negeri Bugaya dan pilihan raya umum yang ke-15, saudara. Saya melihat seandainya Suruhanjaya Pilihan Raya bermusyarat pada 20 Oktober, ialah pada 20 bulan baru mesyuarat, artinya secepat mungkin, paling cepat pun saudara, tarikh penamaan calon besar kemungkinan pada 29, itu 9 hari. Selalunya begitu, tempohnya selalunya 12 hari ataupun 2 minggu. Tapi rasanya tak tahulah mengikut dari segi SOP ataupun cara-cara bagaimana peraturan Suruhanjaya Pilihan Raya, maka paling awal pun penamaan calon, dan selepas itu urusan gazet lagi sekali lagi. Menyatakan siapa yang bertanding, nama-nama calon dan sebagainya yang akan dipaparkan, dipamerkan kepada kawasan-kawasan tersebut. Selalunya ini diadakan semasa tarikh atau hari penamaan. Kemungkinan hari pengundian itu pada 12 November. Itu sebab
dapatan saya selepas Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan tarikh mereka akan bermesyuarat, itu pada 20 hari bulan Oktober. Itu 9 hari lagi, saudara. Kalau ini berlaku, kita mengharapkan kalau kita mengadakan pilihan raya pada 12 November, mungkin tak ada banjir. Sebab menurut lamaran luar negara, maklum sajalah, Jabatan Kaji Cuaca tidak mampu untuk mentelaah ataupun meramalkan banjir dan sebagainya lebih daripada 3 hari. Tapi kita mengharapkan, sebab dapatan saya mengatakan besar kemungkinan hujan musim monsun bermula pada 23 November. Jadi ada sempat. Sebab itu tuanku memikirkan semua aspek ini. Sebab itu baginda menitahkan agar dipercepatkan tarikh pilihan raya ini. Jadi bukannya UMNO gila kuasa, saudara. Cuma yang agak menghairankan saya, hari ini Menteri Besar Selangor Datuk Amiruddin Syahari telah pun menghadap Duli Yang Mulia Sultan Selangor, meminta supaya baginda tidak memperorokkan tarikh pilihan raya ataupun pembubaran Dewan Undangan Negeri Selangor, dan Duli Yang Mulia Sultan Selangor bersetuju. Jadi kalau begitu natijahnya, rakyat Selangor kali ini hanya akan mengundi untuk kerusi parlimen sahaja. Untuk Dewan Negeri akan diadakan pada satu tarikh yang akan ditentukan oleh Duli Yang Mulia Sultan Selangor. Jangan silap, saudara. Amiruddin tak ada kuasa nak menentukan tarikhnya. Dia cuba boleh mempersembahkan mohon daripada Sultan Tuanku. Ini yang sesuai. Jadi tunggulah, saudara. Kalau kita dah pilihan raya, kita dah buat bulan November, apakah nak diadakan bulan Disember ataupun Januari ataupun Februari? Sebab jeda waktunya cuma sampai Mei, Jun, Julai. Paling lewat Julai 2023. Berapa bulan je lagi. Sebab itu kita hairan. Kenapa mereka, ini bagi saya lah, bila mereka menyembah pada Tuhan, diadakan pilihan raya serentak, mungkin tak tahulah apa yang sembah oleh mereka. Tapi bagi saya, ini gambaran seolah-olah mereka menyanggah titah tuanku, menyanggah kuasa Suruhanjaya Pilihan Raya, dan nak tunjuk hebat. Nak tunjuk bahawa aku berkuasa sekarang. Ya okey, tak apa, supaya rakyat di Selangor dapat melihat inilah cara mereka mentadbir, menghabiskan duit. Sebab bila diadakan lagi semula pilihan raya negeri pada tarikh yang berbeza, nak pakai duit juga lagi. Waktu rakyat juga dah habis untuk berkempen, untuk mengundi dan sebagainya. Itu keadaannya, saudara. Dapatan saya begitu juga. Terdapat negeri-negeri lain yang turut minta supaya tidak diadakan secara serentak Dewan Negeri. Nak tunjuk mereka berkuasa, iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, dan kabarnya Negeri Sembilan serta di Selangor. 6 negeri besar kemungkinan tidak mengadakan pilihan raya untuk kerusi Dewan Undangan Negeri. Parlimen berjalan. Supaya ini kadang-kadang dia orang nak mengelirukan pengundi juga mungkin. Akhirnya pengundi kata, ada pilihan raya ke? Ini pun mungkin juga. Dan lepas itu kalau mereka tak turun mengundi, UMNO ni buat begini kerana nak dapatkan kuasa, rakyat tak mengundi, maka pengundi tak ramai turun. Kalau UMNO Barisan Nasional menang, itu bukan kemenangan yang mutlak apabila rakyat tidak mengundi. Bagaimana pilihan raya di Melaka dan di Johor, mereka menuduh bahawa UMNO Barisan Nasional sengaja melakukan onar, bahawa undi itu seolah-olah bukan undi yang mutlak. Ini mungkin cara mereka. Rakyat pasti keliru. Saya yakin tentulah teman-teman kita, warga daripada Kelantan, daripada Terengganu ke, yang tinggal daripada di Kuala Lumpur ataupun di negeri Selangor, ataupun berdagang untuk kembali ke negeri ataupun kawasan pilihan raya masing-masing untuk mengundi. Ini keadaannya, saudara. Saudara Rosdin, PA dia dah nak guyup lah gaya. Kita bukanlah nak memperkecilkan mereka, tapi cara je tak sesuai. Bila dah kata pilihan raya lah. Kenapa nak bertegang sangat nak adakan mesti 5 tahun? Walaupun memang tempoh jedanya 5 tahun. Dan hanya zaman Datuk Najib saja yang mengadakan pilihan raya sebanyak 2 kali, habis tempoh 5 tahun. Sebelum itu tak pernah.
4 tahun 5 bulan, 4 tahun 3 bulan, dah buat pilihan raya. Kenapa kali ini dipertikaikan? Ini yang saya hairan. Jadi mereka seolah-olah tak ada modal. Dan bila dah buat dan dah diputuskan, tuanku memperorokkan pembubaran parlimen selepas 4 tahun 5 bulan. Ada pula elemen-elemen seolah-olah nak sabotaj. Okey, kalau gitu keadaannya, kami tak buat Dewan Undangan Negeri. Yang susah siapa? Apakah mereka pemimpin yang benar-benar ini berhati ataupun prihatin dengan rakyat? Wang dibelanjakan lagi nanti. Jadi saya cakap terus terang saya. Jadi kadang-kadang kita bertanya, apa muslihat sebenarnya? Maka mereka supaya tidak mahu mengadakan pilihan raya serentak. Apa muslihat sebenarnya? Nak balik-balik zaman dulu. Zaman sekitar tahun 59 ataupun tahun 1964. Bila kita mengadakan pilihan raya tidak serentak. 2 kali buat, kan menyusahkan. Ini saya haraplah rakyat anda, kuasa kali ini di tangan anda. Gunakanlah kuasa anda sebenar-benarnya. Sebab mereka memutarbelitkan kenyataan. Mereka memutarbelitkan kenyataan mengatakan UMNO yang minta supaya diadakan pilihan raya segera. Ini adalah keputusan tuanku. Kena jelas ini. Benar, UMNO menuntut diadakan pilihan raya seawal langkah Sheraton. Sebab waktu itu UMNO merasakan, saya ingat lagi, Datuk Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, kita menuntut diadakan pilihan raya seawal bila berlakunya langkah Sheraton. Apabila keadaan Pakatan Harapan porak-peranda. Bila seramai 32 orang mereka tarik diri keluar daripada kerajaan, kononnya kerajaan Pakatan Harapan. Saya jangan lupa Azmin Ali, Zuraida, Kamarudin, Xavier, dah ramai lah. Termasuklah Tan Sri Muhyiddin. Dan waktu itu, jangan lupa saya ingat mereka ingat rakyat ni bodoh. Orang Melayu ni mudah lupa. Tidak. Rakyat tidak lupa dengan percaturan politik anda. Saya nak jelaskan bahawa UMNO minta diadakan pilihan raya seawal langkah Sheraton. Tapi mereka menuduh bahawa UMNO terlibat dalam kerajaan tebu atap. UMNO suka kerajaan pintu belakang. Yang buat kerajaan tebu atap ke kerajaan pintu belakang ke orang daripada parti yang dulu bertanding di bawah Parti Keadilan yang mereka menamakan sebagai Pakatan Harapan. UMNO tak campur tangan. Malahan sewaktu Datuk Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sebab kita dah minta sekurang-kurangnya 6 bulan selepas beliau jadi Perdana Menteri, hendaklah diadakan pilihan raya umum. Tak timbul cerita banjir, tak timbul hujan lebat, tak timbul. Cuma waktu itu adalah iaitu adanya kegusaran berhubung dengan COVID-19. Dan memang kita tahu kedudukan ekonomi yang sudah mula-mula merudum. Sebab itu UMNO kata ini selesai bagi pada rakyat kita dapatkan balik kerajaan yang stabil. Tapi dinafikan. Akhirnya ahli-ahli parlimen UMNO tarik sokongan. Bila tarik sokongan, berlaku pula langkah SD, Statutory Declaration, ataupun langkah akuan bersumpah. Ada pula puak-puak ni buat lakuan bersumpah, sembah pada tuanku, jangan bubarkan parlimen. Kekalkan pula, naiklah Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Tapi jangan lupa bahawa UMNO tetap menuntut dengan Datuk Ismail Sabri tempoh 6 bulan kerana buat. Mesti diadakan pilihan raya umum. Jadi bukan soalan kita mabuk kuasa. Kalau UMNO mabuk kuasa, waktu itu Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Apa ada masalah? Dan sebagaimana yang kita duga, walaupun Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri datang daripada UMNO, jawatan sebagai naib Presiden UMNO, tapi beliau mengalami laluan yang cukup sukar untuk mentadbir negara kerana kerajaan campuran yang ada itu bukanlah kerajaan campuran yang ikhlas untuk menjaga kepentingan rakyat. Mereka yang ada di anjung kuasa saban hari bercakap soal aku nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi timbalan Perdana Menteri, aku nak jadi menteri. Itu juga ya bagaimana yang terdedah dalam perjanjian sulit antara Tan Sri Muhyiddin katanya dengan Datuk Ismail Sabri. Ini saya jangan lupa. Saya minta anda jangan lupa sama sekali ungguran begini. Sebab kadang-kadang saya tengok cara mereka bercakap,
UMNO hendakkan pilihan raya ni walaupun hujan banjir pun biar rakyat mati. Maka UMNO bertanggungjawab bila rakyat itu terkorban kerana banjir. Kamu Tuhan ke? Berapa ramai yang mati kerana banjir? Bila kerajaan itu stabil, kita dah tubuh satu kerajaan, maka kita akan tangani persoalan banjir. Sebab waktu banjir pun, siapa yang ke depan? Walaupun UMNO berada sebagai parti pembangkang, bila ada saja musibah ataupun bencana alam, warga pemuda, puteri UMNO, wanita, inilah antara gerombolan awal yang menyesing lengan, yang menangani masalah rakyat. Saya nak tanya, macam Syed Saddiq, hebat sangatlah nak memperjuangkan. Janganlah sebab rakyat akan mati, akan cedera kerana banjir. Sepanjang banjir yang berlaku, berapa ramai ahli-ahli parti muda yang menyantuni masalah banjir di Baling? Berapa ramai yang hadir di Temeloh apabila berlakunya banjir besar? Tak ada. Jadi mereka mendengungkan isu-isu yang bukan-bukan. Matlamatnya untuk memeningkan kepada rakyat. Matlamatnya untuk mendapatkan simpati rakyat. Matlamatnya nak memburukkan. Kononnya pemimpin UMNO ini gila kuasa. Kita tak gila kuasa. Kalau kita gila kuasa, bila UMNO tumbang, Barisan Nasional cuma dapat 79 kerusi saja, waktu itu kita boleh berunding dengan parti daripada Sabah, boleh berunding dengan Sarawak, kita boleh mewujudkan scheme of thing, kita boleh minta. Sebab ada rekod dari Parti Keadilan, berapa ramai yang melompat. Kalau orang ini kita pujuk, kita katakan, okey, kalau kamu melompat dengan kami, scheme of thing, you akan dapat jawatan menteri, dapat jawatan JLC, dan mungkin ada melibatkan wang ringgit. Tapi UMNO tak ada. Pimpinan UMNO, Datuk Seri Najib bagi tahu, kita dah kalah, terimalah bahawa ini kehendak rakyat. Biarlah rakyat dapat merasai. Biarlah mereka yang menjanjikan pada rakyat nak bagi 2 juta peluang pekerjaan, nak menurunkan harga minyak, nak memastikan warga Felda tidak berhutang lagi, nak memastikan hutang PTPTN dihapuskan, nak memastikan tol dihapuskan, dan macam-macam, 1001 janji. Yang akhirnya rakyat merasakan, itulah timbul perkataan, akhirnya rakyat kena kencing. Ini realiti, saudara. Kalau UMNO kemabukan kuasa, takut untuk menghadapi dengan tuduhan dan sebagainya, kita dah buat anjuran scheme of thing. Waktu itu kita ada 79 kerusi. Berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin cuma ada 6 kerusi saja daripada parti PBM yang keluar dalam langkah Sheraton. Bersama dengan yang diheret, dibawa oleh Azmin Ali, menyertai Pakatan Tan Sri Muhyiddin dan mengharapkan sokongan daripada UMNO. Maka mereka mengatakan UMNO terlibat dalam kerajaan pintu belakang. Ini yang saya katakan, mereka tidak bertanggungjawab. Melontarkan kepelbagaian tuduhan. Akhirnya yang buruk UMNO, yang mulia mereka, yang menipu rakyat mereka, tapi UMNO dituduh tidak prihatin pada rakyat. Siapa yang menjanjikan bila dalam keadaan harga minyak kelapa sawit menghudum? Siapa yang menyarankan supaya rakyat minum satu hari 1 sudu minyak kelapa sawit? Siapa? UMNO tak pernah buat begitu. Apabila harga ikan melonjak dan sebagainya, siapa yang katakan jangan risau, saya sebagai Menteri Pertanian, kita ada ikan 3 bilion ikan dalam laut? Siapa? Bukan menteri daripada UMNO, saudara. Siapa yang katakan okey, kalau keadaan kelapa sawit tak laku, tanam buluh? Mereka mengutarakan pemikiran yang bagi saya, minta maaf lah, dalam bahasa Inggeris dia panggil hapasik lah, yang mengelirukan rakyat. Dan hari ini mereka masih lagi mendendangkan. Ceritanya UMNO kemabukan kuasa, sebab itu walaupun banjir, maka UMNO nak buat juga pilihan raya. Yang buat pilihan raya, yang menitahkan prorok supaya pilihan raya diadakan, Duli Yang Maha Pertuan Agong. Baginda juga menzahirkan duka citanya baginda melihat perangai wakil-wakil rakyat, perangai menteri-menteri yang tak jemu-jemu, tak sedar diri. Kuasa yang ada di tangan bukan menangani masalah rakyat. Rakyat terbenam dalam kehidupan yang sukar. Rakyat dibiarkan dalam penderitaan. Yang mereka kejar adalah jawatan. Jadi keadaan yang tidak stabil, siapa nak datang melabur? Jadi bila Datuk Ismail Sabri menyembahkan pada tuanku,
Kalau ini keadaannya, UMNO ini kali ketiga. UMNO menuntut diadakan pilihan raya bila Datuk Ismail Sabri bawa menghadap Duli Yang Mulia Tuanku adalah permintaan kali ketiga, saudara. Kali pertama, langkah Sheraton. Berlaku saja langkah Sheraton, UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya umum. Sebab UMNO merasakan pulangkan balik pada rakyat. Sebab rakyat harus bertanggungjawab untuk memilih siapa yang harus dilantik untuk memimpin negara. Okey, Tuanku kata tak boleh kerana keadaan suasana tak sesuai. Rakyat terima. Wujud langkah scheme of thing Tan Sri Muhyiddin. Dalam keadaan begitu, kita letakkan syarat 6 bulan mesti ada pilihan raya. Dinafikan kali kedua. Dan kali ketiga, kerana waktu itu bila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, sebagai Naib Presiden UMNO, maka UMNO merasakan eloklah adalah orang boleh bawa menghadap Tuanku untuk mempersembahkan supaya pilihan raya diadakan agar kita dapat memulangkan balik kepada rakyat. Ini perlu cerita sebenarnya, saudara. Saya tidak mahu nak cerita lebih daripada itu. Banyak orang tanya cerita. No, saya nak menceritakan, memberi pencerahan supaya rakyat faham. Janganlah menuduh UMNO yang bukan-bukan. Saya bukan nak katakan tidak ada kesalahan. Saya tak kata, tetapi realitinya begini. Soalnya bahawa pemimpin UMNO tidak pernah minta untuk diadakan pilihan raya untuk menyelamatkan diri. Tidak. Kalau Datuk Zahid Hamidi nak menyelamatkan diri, dia dah join dengan Dr. Mahathir, tak ada kena tuduhan pun. Mungkin dia jadi Perdana Menteri dah. Tapi bagi dia tidak. Jadi apa sahaja pun untuk UMNO tunduk dengan mereka, tidak sama sekali. Kita kalah, kita menjadi parti pembangkang yang bermaruah. Tapi ada juga teman-teman yang sanggup mengandai maruah. Sebab itu di awal bicara saya tadi, saya ada berpesan pada ketua-ketua bahagian, pastikan orang-orang ini jangan diletakkan di depan. Sebab warga UMNO, ahli akar umbi, geti, meluat, benci dengan mereka. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.